Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua yang hadir pada malam ini. Nama saya Ali Imran Alhami bin Osman dan pada malam ini juga saya akan menerangkan atau memberikan sedikit uh, ajaran ataupun ilmu tentang jenis-jenis tali, ikatan tali, fungsi dan cara penjagaannya. Saya tidak akan mengambil masa lama anda pada malam ini, hanya sekadar ilmu yang basic kita panggil untuk diterangkan. So, saya telah sediakan poster iaitu program simpulan dan tali ikatan. Anjuran daripada pelajar khusus Co-Curriculum Rekreasi 2 KPA 225 UiTM Puncak Alam. Okey. Sepatutnya kita mulakan program ini pada tarikh Sabtu 12 Jun. Tapi kita telah diawalkan kerana keadaan tertentu seperti sekarang ni kita tengah PKP semula 3.0. So kita diawalkan untuk menganjurkan program ini. Okey, tanpa membuang masa, saya ingin mempersilakan salah seorang daripada anda untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Okey, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Omar Syafiq dan umur saya 22 tahun dan saya sekarang ni sebagai seorang penuntut di Universiti Teknologi Malaysia dan itu sahaja. Terima kasih Syafiq. Okey, seterusnya. Okey, nama saya Muhammad Ali Husin bin Azmi. Saya berumur 22 tahun. Sekarang ni saya bekerja di Subway sementara tunggu sambung belajar. Okey, terima kasih Ali. Sama-sama. Seterusnya. Assalamualaikum, nama saya Haji. Saya sekarang umur 22 tahun, sedang bekerja. Okey, terima kasih. Seterusnya. Nama diberi Nur Frizana Fakirah binti Mazli, berumur 22 tahun dan sedang menuntut di UiTM Puncak Alam dalam bidang pendidikan seni dan seni reka. Okey, terima kasih Anu. Dan akhir sekali. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nuri Emina. Sekarang berumur 21 tahun. Sedang mengambil ijazah sarjana muda di UiTM Puncak Alam dalam jurusan Peraccounting. Okey, terima kasih Nurin untuk peserta yang terakhir pada malam ini. Baiklah, tanpa membuang masa, saya akan terus menerangkan jenis-jenis tali berdasarkan bahan-bahannya. Baiklah, jenis tali yang pertama yang telah dikenal pasti berdasarkan bahan pembuatannya. Kita tahu semua bahawa tali ni adalah bahan dasar yang digunakan untuk membentuk beberapa helai menjadi sebuah kesatuan yang dikenali ataupun disebut sebagai tali. Okey. Material pembuatan tali terbahagi kepada 3, iaitu tali daripada bahan haiwan ataupun tumbuhan. Yang kedua adalah daripada pembuatan manusia. Dan yang ketiga adalah tali yang berasalkan daripada baja. Maksudnya dijadikan oleh menggunakan bahan seperti baja. Okey. So, jenis tali yang pertama iaitu jenis tali dan bahan haiwan, iaitu daripada bulu-bulu haiwan yang halus tu telah digabungkan menjadi sebuah tali. Tak kisah daripada apa yang dihasilkan haiwan tersebut. So, jenis tali ini biasa digunakan untuk hiasan saja dan juga pembuatan baju kerana jenis tali ini halus dan dia mempunyai kekuatan tarik yang kuat ataupun contoh yang boleh diberi adalah haiwan daripada produk seperti tali benawur, tali bulu ayam, tali sutera dan lain-lain. Okey, untuk jenis tali yang kedua adalah daripada buatan manusia. So, jenis tali ini dia kekuatan dia lebih kuat berbanding daripada yang haiwan tadi. Okey, so antara jenis bahan tali yang dihasilkan daripada baja, iaitu jenis tali yang ketiga adalah dia berasal daripada bahan baja. Jenis tali adalah jenis tali yang paling kuat dan kukuh kerana sifat dan baja itu sendiri adalah kuat dan keras. So, jenis tali ini sering digunakan oleh masyarakat dengan nama gelaran juga diberikan seperti white robe. Okey. So,
antara kegunaannya adalah kita semua tahu bahawa setiap jenis tali tentunya digunakan untuk fungsi-fungsi yang berbeza. So setiap jenis tali ada fungsi dia. So tak mungkin satu jenis tali dapat membantu semua keinginan manusia kita sendiri. Okey, so untuk itu kita perlu tahu jenis tali apa yang sesuai dengan keperluan kita pada masa kita memerlukan ataupun kita ingin menggunakan. So daripada sini antaranya adalah tali angkat, tali tarik dan tali ikat. So antara fungsi berdasarkan kegunaannya lebih banyak jika kita paparkan secara keseluruhan. Tetapi dalam hal ini saya akan menghadkan ataupun menceritakan tentang 3 jenis tali ini yang sesuai dengan keadaan apabila kita memerlukan. Okey, so jenis tali berdasarkan kegunaannya adalah untuk mengangkat berat. So jenis tali berdasarkan kegunaan yang pertama ni adalah jenis tali yang digunakan untuk mengangkat beban ataupun benda yang tidak dapat diangkat oleh manusia. So jenis tali ini boleh dikatakan sebagai tali angkat kerana memang menggunakannya sebagai alat bantu angkat baik di bidang pekerjaan ataupun kehidupan kita secara harian. Okey. So antara jenis-jenis tali yang sesuai digunakan ni adalah tali PP, tali nilon, tali baja dan tali kevlar. Faham Okey, seterusnya. Jenis tali yang digunakan adalah untuk menarik beban. Okey. Jenis tali berdasarkan kegunaan yang kedua adalah jenis tali digunakan untuk menarik beban. So jenis ini adalah biasanya digunakan pada bidang transport, maksudnya dan pengebalan. Maksudnya dia macam contohnya sebuah kereta mati di berjalan. So kita membagi tow truck, kadang dia menggunakan besi, kadang dia menggunakan tali yang khas untuk tarik kereta tu untuk pergi ke bengkel yang terdekat. Okey. So antara tali yang sesuai juga adalah tali polister, tali baja dan tali kevlar juga. Okey, untuk yang terakhir adalah untuk mengikat benda. Untuk mengikat benda ni adalah jenis tali yang saya akan menceritakan atau memberikan ajaran sedikit sebanyak pada malam ini kepada kamu semua. Okey, so kita tahu jenis tali untuk mengikat benda ni adalah yang digunakan untuk mengikat benda dan dia biasa digunakan pada bidang transformasi juga, transport, perkapalan, kargo dan banyak-banyak lagi. So antaranya adalah tali PE, tali manila dan tali polister. Okey. Tanpa membuang masa, so saya akan teruskan kepada jenis-jenis ikatan tali. Okey. Pada malam ini saya akan memberi sedikit sebanyak ilmu tentang 5 jenis ikatan tali yang paling simple kita boleh gunakan. So antara yang pertamanya adalah okay, untuk yang pertama adalah buku sila ataupun square or reef knot. Yang kedua simpul manok, cloth hitch. Lepas tu yang ketiga adalah simpul angka 8 bertanjur ataupun figure of 8 loop. Figure of 8 iaitu simpul angka 8 dan yang terakhir adalah simpul mati ataupun lebih dikenali sebagai thumb knot. Okey. So sekarang ni adakah anda ingin melakukan jenis ikatan tali dahulu ke ataupun penerangan tentang tali tu? Saya ikut sir. Okey, apa kata saya menerangkanlah dulu baru kita belajar macam mana nak ikat. Boleh Ayadi? Boleh. Okey, terima kasih. Okey. So saya akan menerangkan tentang buku sila ataupun square or reef knot terlebih dahulu. So, jenis tali ini adalah untuk menyambung dua hujung tali yang sama jenis dan saiz. Kebiasaannya dia digunakan untuk menyambung tali kemah ataupun bungkusan hadiah ataupun ikatan anduh mudah dibuka. Yang penting dia mudah dibuka and dia dikenali sebagai left over right and right over left. Apa maksudnya itu? Maksudnya nanti kita akan buat. Okay. So, yang kedua adalah simpul manok atau dikenali sebagai cloth hitch. Betul tak sebutan? Betul. Okey. Simpul manok biasanya digunakan untuk mengikat benda yang licin seperti kayu, hujung panjang kemah, botol dan sebagainya. So malam ni tak adalah kemah atau apa-apa kita nak guna. So kita guna je apa yang ada macam botol. Saya pun guna botol reset ni.
untuk spray nyamuk. Okey, yang penting dia mudah diikat, disimpulkan dan mudah ditanggalkan ataupun dibuka. Dia membantu kita lah, meringankan beban kita. Asalkan senang buka, asalkan senang ikat. Okey. Okey, yang ketiga adalah simpuan angka 8 bertanjul ataupun dikenali sebagai figure of 8 loop. Antara kegunaannya adalah untuk menyangkut tanjul di pancang. Sebagai ikatan sementara di pinggang semasa memanjat tebing batu. Sama juga, lebih kurang sama juga seperti simpuan ke-8, figure of 8. Kegunaannya adalah diikat sementara di hujung tali agar tidak terburai jika hujung tali itu pecah. Untuk menahan tali tidak tercabut dari blok takal atau lebih berguna kerana mudah dibuka. Okey. So dia tak sama Okey. So yang terakhir adalah simpul mati ataupun dikenali sebagai thumb knot. Okey. Antara kegunaannya adalah sebagai ikatan sementara di hujung tali agar tidak terburai jika hujung tali itu pecah. Fungsi ataupun kegunaannya adalah sama seperti figure of 8 tadi. Dan yang terakhir adalah untuk menahan tali tidak tercabut dari blok takal. Okey. Itu antara fungsi-fungsi setiap 5 jenis tali ini tadi. Baiklah, sekarang kita akan melakukan ikatan tali tersebut. Okey. Semua ada tali? Ada Okey, bagus. Okey. So yang pertama kita akan mulakan dengan simple mati lah ataupun thumb knot. Okey. Bismillah. Okey. Saya akan buat dulu, kemudian yang lain akan ikut. Okey. Okey, make sure boleh nampak So macam ni. Ali boleh Okey, ni. Tolak ni ke atas. Dia di belah depan. Dan masukkan balik ke dalam lubang. Lepas tu tarik. Jadilah simpul mati ataupun thumb knot. Semua boleh nampak Okey, bagus jadi. Okey, bagus Nurin. Bagus Anur. Comel. Okey, bagus Syafiq. Ali, macam ni Ali boleh? Oh, bagus Ali. Bagus. Okey, semua pandai Okey, kalau tak ada masalah, kita teruskan kepada ikatan kedua. Boleh Okey, bagus. Okey, so untuk ikatan kedua, kita mulakan dengan simpul angka 8 ataupun figure of 8. Okey Bismillah. Bismillah. Okey. Kita ambil tali. Cara yang paling mudah. Okey. Tolak dia daripada depan ke belakang. Tolak balik ke atas. Jadilah simpul angka 8 ataupun figure of 8. Mudah Okey, bagus jadi. Pantas, siap Ali boleh? Okey, bagus Nurin. Anur. Okey, bagus Syafiq. Ali boleh Ali? Okey, sekali lagi Ali. Tak apa. Kita sama-sama. Okey, ni. Ambil yang ni. Tolak ke belah depan. Dah tolak belah depan, kita tarik balik ke belakang. Tarik balik ke belakang. Lepas tu masukkan balik ikut depan. Tarik. Slow-slow pun boleh. Jadi 8. Okey, belah depan dulu. Okey, teruskan. Ya Allah, bagus. Okey, selesai untuk jenis ikatan kedua. Semua okey boleh. Boleh, kita teruskan sakit tekak. Okey. Kita teruskan yang ketiga adalah simpul angka 8 bertanjul ataupun figure of 8 loop. Cara ikatannya adalah sama. Tapi kita ambil tali yang panjang tadi. Kita buat macam ni. Macam ni. Kirinya kita samakan panjang dia. Dah sama. Terbalikkan. Lepas tu kita ambil yang kepala ni, yang sengit ni. Tolak dia. Ikut mana-mana pun boleh. Sama juga. Lepas tu dah tolak. Tolak balik atas.
Jadilah dia. Okey. Nurin okey. Okey Ali pandai. Yang ni boleh Oh, tadi susah sikit Okey, bagus dah jadi. Oh, terbaik Anul. Okey. Syafiq okey Okey, bagus. Okey, seterusnya kalau tak ada apa-apa soalan. Okey, semua okey? Tak ada masalah? Okey, Nurin. Okey, so kita teruskan yang keempat, iaitu buku sila. Okey. So untuk buku sila, tadi kita bagikan dua. Tak payah, yang ni kita kembali pada asal. Kita ambil je tadi daripada ujung. Kita ambil ujung, lilit dia macam bentuk W. Lepas tu okey, sekejap. Tak cukup panjang. So masukkan. Boleh semua? Dia boleh bergerak Kalau untuk ikatan ni dia boleh bergerak ke depan ke belakang. Okey, macam ni. Dia boleh gerak. Kalau boleh gerak maksudnya betul. Sir, boleh ulang balik tak? Oh, boleh. Okay. Okey. Syafiq betul. Ayadi betul. Okey, betul. Okey. Ni. Ambil balik, buat macam X. Lepas tu gulungkan bawah dia. Macam ikat tali kasut. Lepas tu tarik bagi panjang sikit supaya kita nampak tali tu. And then kat atas pun kita buat balik X. Lepas tu dah buat balik X, kita sekejap lepas tu kita pun tarik. Okey, betul Anu. Ali boleh? Okey, semua betul. Okey, Nurin betul. Tak ada masalah Syafiq ada apa-apa nak tanya? Tak ada? Okey, bagus. So, kita akan teruskan kepada ikatan terakhir kita pada malam ini. Okey. Untuk ikatan yang terakhir adalah simple manuk ataupun cleavage. So, untuk ikatan terakhir ni, kita memerlukan benda seperti yang saya terangkan tadi untuk ikat dia, untuk jadikan ikatan tu sempurna. Okey, ambil barang masing-masing. Okey, saya ambil ni spray nyamuk. Okey, bagus. Semua dah semangat. Ali paling semangat Okey. Okey, minum dulu. Okey, lepas tu boleh nampak Okey. Nampak Okey, kita ambil. Nampak saya. Alright, thank you. Okey, make sure yang belah atas tu tali atas berada di atas. Kirinya dia tergantung sepi macam ni. Kita boleh lepaskan dia. Lepas tu yang belah kita, tangan belah kiri ni, tarik dia, lilit satu round. Dah lilit satu round, masuk balik kat tengah tadi tu. Lepas tu kita tarik dia kuat-kuat. Jadi boleh. Tak apa, slow-slow pun boleh. Sir, macam ni betul ke? Oh, sempurna. Terima kasih. Bagus. Okey, Nurin okey. Wah, guna marker pun jadi. Okey. Apa tu Jason? Okey, betul. Okey Syafiq, bagus. Ali, batang apa tu? Tengok. Okey, cantik. Bagus, semua okey. So, itu saja 5 jenis ikatan tali dan fungsinya pada malam ini. Okey, bagus. Oh, semangat. Okey. Untuk yang terakhir adalah cara penjagaan tali. Okey. Sebelum saya meneruskan kepada cara penjagaan tali, ada apa-apa nak tanya tak tentang 5 jenis ikatan tali? Tak ada Okey, semua faham boleh buat lepas ni kalau apa-apa memerlukan jenis ikatan tu. Okey, bagus. Okey, untuk sesi pengajaran kita pada malam ini, yang terakhir adalah cara untuk kita menjaga tali. Kita bukannya beli tali, campak dalam store,
Nak guna, tak boleh. Dia ada cara penjagaan dia. Okey. Antara cara penjagaan tali dia adalah yang pertama, kalau tali yang baru dibeli, dia kenalah lilitannya dibuka dan ditegangkan sekali-sekala. Macam saya cakap tadi, kita tak boleh je terus buang, dah beli simpan dalam locker, dalam store. Lepas tu nak guna terus guna, tak boleh. Nanti rosak. Tali tu tiba-tiba kalau dah ikat kan, terputus kan, meninggal ke, kita tak tahu. Bahaya. Okey. Selepas digunakan pula, ini kalau kita dah guna lah. So tali tu kenalah dilingkarkan sebelum disimpan di tempat yang kering dan selamat. Make sure tempat tu jangan basah. Kalau kena hujan ke apa, tali boleh kembang pun boleh rosak. Okey. So kita sebenarnya tali ni kita tak boleh basuh dia. Memang kena biar kering je. Okey. Dan tali yang basah kita tak boleh simpan. So benda ni ataupun keadaan macam ni, dia akan menyebabkan tali tu menjadi cepat reput dan tidak boleh digunakan. So jangka hayat tali tu akan menjadi pendek. Elok-elok tali hayat jangka hayat tali tu boleh panjang macam 2-3 tahun, jadi setahun ke 6 bulan ke. Okey. Wah, jadi okey. Okey. So seterusnya kita tak boleh jemur tali ni tau. Kalau yang basah kat bawah panas matahari. Ataupun menggunakan kuasa wap macam sauna tak boleh. Sebab dia perlu pengudaraan yang bagus dan dibiarkan kering dalam suhu bilik tu sendiri. Dia senang cerita, tali ni tak boleh kena basah. Tak boleh kena hujan, apa pun tak boleh. Kalau tak, jangka hayat dia pendek dan boleh mudah rosak ataupun reput. Okey. Tu, tali yang boleh disimpan, boleh diberi label panjangnya dan digantung di tempat yang sesuai. Dan yang terakhir adalah tali-tali yang telah digunakan untuk mengangkat atau menarik dan menyelamat perlu diuji semula supaya selamat semasa menggunakannya. So, secara ringkasnya, selepas kita menggunakan sesuatu tali, selepas kita kemaskan tali tu semua, kita dah gantung ke tempat yang sesuai. So, contoh tiba-tiba sebulan kemudian awak nak gunakan lagi tali tu. So, make sure cuba regangkan dia dulu. Elok ke tak, kering ke tak, lepas tu kekuatan tali tu sama tak macam kita guna dulu. So, kalau dah kurang, kalau boleh, gunalah tali yang lain. Jangan gunakan tali yang tu. Sebab kita tak tahu kalau tiba-tiba dengan guna, patah ke apa, dah menjadi masalah. Tambah lagi masalah lain. Okey. Okey, itu saja untuk malam ni. Semua okey? Okey, bagus. Okey. So, sebelum kita berpisah pada malam ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana menyertai program Sulam ataupun penerangan ataupun perkongsian sedikit sebanyak ilmu yang saya ada tentang ikatan tali, jenis tali dan sebagainya pada anda pada malam ini. Okey, terima kasih semua. Semoga kita berjumpa di hari kemudian. InsyaAllah. Terima kasih, Syah. Thank you.